والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
bagus, buat elok, buat cukup, buat bagus, buat baik. Itulah ihsan. Jadi ihsan ialah buat baik. Maka buat baik ni yang dikatakan ihsan ni terbahagi kepada dua. Itulah sama ada buat baik pada zahir pun bagi ihsan, ataupun buat baik pada batin bagi ihsan juga. Jadi ihsan ni ada dua, buat baik ni ada dua. Ada kalanya buat baik dari segi zahir, dengan maknanya kita tunggu apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Allah Ta'ala suruh kita rokok, kita rokok. Allah Ta'ala suruh atas kita ni sujud, kita sujud. Itu Allah panggil ihsan, kita buat baik dengan apa yang Allah Ta'ala perintah dari segi zahir. Itu dia panggil ihsan pada zahir. Kita tunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bangsa zahir panggil ihsan. Ataupun dengan makna buat baik ni pada batin, pada hati, yang bangsa batin. Yang itulah kena ada sifat ikhlas, tawakal dan sebagainya. Itu ihsan pada batin. Maka ihsan terbahagi pada dua, sama ada ihsan pada zahir dan ihsan pada batin. Maka ihsan pada zahir dengan maknanya kita melakukan ibadat zahir itu. Maka ibadat zahir ini yang kita ikut sembahyang, puasa dan sebagainya, yang paling afdal sekali daripada ibadat zahir iaitulah sembahyang. Kita buat baik dengan makna kita ikut segala perintah Allah yang bangsa zahirnya, salah satunya sembahyang. Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikan olehmu sembahyang. Itu Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala perintah atas kita. Allah Ta'ala beri tekanan kepada kita, suruh kita tu solat, suruh kita tu sembahyang. Maka balik kita hamba Allah, manakala Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, kita pun sembahyang. Allah Ta'ala suruh rokok, kita pun rokok. Allah Ta'ala suruh kita sujud, kita pun sujud. Itu panggil kita buat baik pada zahir. Pada zahirnya panggil kita buat baik kerana kita ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ibadat zahir yang paling afdal sekali sembahyang. Ibadat zahir itu banyak. Ada zikir, tasbih, puasa dan sebagainya. Itu semua bagian daripada ibadat zahir. Maka ibadat zahir yang dikategorikan, dikatakan dengan ibadat badaniyah seperti puasa, sembahyang, tasbih, zikir dan sebagainya, yang paling afdal sekali sembahyang. Sembahyanglah yang paling afdal. Kata sembahyang terlebih afdal daripada ibadat-ibadat yang lain dari segi ibadat zahir jika tidak adu dengan ibadat batiniyah. Ini kita nak ngaji. Apa itu ihsan? Ihsan ini jenis ibadat batiniyah. Maka ibadat batiniyah ni lebih afdal daripada sembahyang. Afdal dia. Afdal ibadat batiniyah daripada sembahyang. Sembahyang itu kita tahu afdal dia tu nombor satu daripada kalangan ibadat-ibadat badaniyah, ibadat zahir yang lain. Dia yang paling afdal sekali. Tak ada ibadat yang lain lebih daripada sembahyang. Sama ada ibadat badaniyah ataupun ibadat zahir yang berbentuk fardu, sembahyanglah yang terlebih afdal. Ataupun ibadat zahir yang bentuk sunnah, sembahyang sunnahlah yang terlebih afdal daripada kalangan ibadat-ibadat zahir yang lain yang berbentuk sunnah. Maka sembahyang ini besar sekali. Sebab itu jangan kita tinggal sembahyang ini. Ini tawaran daripada Allah Subhanahu
digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kali. Itu saya. Kerana apa 50 kali? Kerana kita maklum peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awalnya 50. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ta'ala alayya wa ala ummati 50 salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memfardukan ke atas aku sendiri, kata Allah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah memperwajibkan ke atas aku sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala ummati, dan Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas umat aku tu 50 salat, 50 waktu sehari semalam. Atau 50 ke awal. Kalau begitu, dan Allah Ta'ala fardukan 50 waktu ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam azal uraji'uhu, maka senantiasalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk berulang alik akan Allah Subhanahu wa taala. Ulang alik kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 9 kali. Adalah ulang alik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Mi'raj, wa as'aluhu an takhfifa hatta ja'alaha khamsan. Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meminta kepada Allah Ta'ala, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala meringankan sembahyang tadi itu, lalu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Itu hikmah, maknanya usia walaupun dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal 50 kepada 5, tapi ganjarannya tetap jadi 50 juga manakala kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Hanya kurang pada nisbah bilangan saja, tapi nisbah pahala tak boleh. Nisbah bilang, nisbah kuat yang dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam bab pahala Allah Ta'ala tak kurang sikit pun ke atas kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tidak mengurangkan sembahyang tadi itu, bagaimana kehidupan kita? Sekarang pun yang 5 ni lama yang tidak sembahyang, sedangkan besar tawaran Allah Ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dikekalkan 50 tu ke atas kita, tidak dikurangkan jadi 5, bagaimana kehidupan kita? Kata Rasulullah, fakana fi waqti subhi 10 salat, maka jadilah di atas sembahyang subuh tu 10 waktu. 10 kali kita kena sembahyang subuh. Begitu juga kata Rasulullah, wa fi waqti zuhri kazalik, begitu juga pada waktu zuhur pun sama 10 kali. Begitulah pada waktu asar 10 kali kena salat. Begitu juga lah pada waktu maghrib pun 10 kali. Isya pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun 10 kali juga kita kena sembahyang. Itu pada asas kiranya tidak dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kurang, maknanya kita tak kerja buat kita. Duduk ibadat sembahyang 24 jam maknanya. Tak sempat nak tiba di sana, tak sempat nak minum kopi ready, tak sempat nak berkahwin dan sebagainya boleh jadi. Kerana apa? Kerana masa itu suntuk dengan ibadat sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tawarannya walaupun buat 5, tapi diberi pahalanya tetap 50 juga. Tengok sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, tawaran dia sembahyang sunat subuh tu
sebelum subuh sunat fajar. Pahala dia khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh lebih besar pahala dia, lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Oh, besar sungguh solat ni. Tu solat sunat tu. Apa nak kata dengan solat fardu? Tentu lebih besar daripada sembahyang sunat nisbah pahalanya. Sembahyang sunat tu pun pahala besar dah. Apatah lagi sembahyang fardu, lebih besar daripada tu lagi. Sebab tu walaupun besar pahala dia sembahyang ni, begitu juga dah bagi mereka yang meninggalkan sembahyang. Besar juga nisbah dosa dia pikul manakala dia tak sembahyang. Jangan ada dalam ahli keluarga kita, isteri kita, anak kita yang tidak sembahyang. Kita kena ajar dia, asuh dia. Anak-anak kecil yang umur 7 tahun wajib atas seorang wali, bapa, ibu tu, wajib atas dia yang menjaga, kena suruh anak kita tak tidur supaya sembahyang. Walaupun dia sembahyang tu, walhanya tidak difardukan lagi atas dia kerana dia belum lagi capai umur, tapi bagi kita Allah Ta'ala tekan suruh hajat. Umur 7 tahun, tiap-tiap waktu wajib kita suruh. Dia tak sembahyang ke, dia sembahyang ke, tu bukan urusan kita. Maknanya kalau kita suruh dia tak sembahyang, tak dosa dia. Dan tak dosa juga kita kerana apa? Kita sudah suruh. Tak boleh kita nak tekan dia. Pergi sembahyang juga tak boleh. Cuma syarat kita suruh, kodah kita suruh. Nak latih dia, nak suruh dia faham besarnya sembahyang ni. Biar dia ketiga dulu. Asuh dia yang tu. Tiap-tiap waktu zuhur kena suruh, waktu asar kena suruh. Kalau kita tak suruh salah satu daripada 5 waktu tersebut, maka berdosa bagi atas orang yang menjaga anak tersebut. Dia tak berdosa, kita ni yang berdosa. Tu tiga umur 7 tahun, 9 tahun barulah kena urutan. Tu dalam fiqh sanalah anak kita yang besar ibadat sembahyang ni. Lagi pula sembahyang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Sebagaimana kita maklum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal-awal barang, awal-awal ibadah yang dihisab, yang dihitung, yang dikira dengan ibadah akan seseorang hamba tu pada hari kiamat nanti adalah sembahyang. Seolah-olahnya nak isyaratkan kepada kita besarnya sembahyang, seolah-olah ibadat badaniah yang lain, seolah-olahnya apa yang kita lakukan dengan mengerjakan ibadat kepada Allah seperti puasa letak di tepi terlebih dahulu. Dengan haji yang kita lakukan letak di tepi terlebih dahulu. Umrah yang kita lakukan letak di tepi terlebih dahulu. Sedekah yang kita buat pun letak ke tepi dulu. Zakat pun letak ke tepi. Tak kira amal ibadat yang lain letak tepi terlebih dahulu. Pastikan sembahyang itu sah. Kerana apa? Kerana yang ni akan dihisab oleh Allah Ta'ala paling awal saja. Zakat yang lain-lain itu letak tepi. Ini yang paling penting. Maka oleh kerana itu, kena kita pastikan sembahyang kita itu lulus, cemerlang, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada tinggal sebelum ni, waktu kita mula-mula balik dulu, maknanya kita sembahyang cemerlang-cemerlang, kita sembahyang acuh tak acuh, kena Allah. Kerana apa? Kerana yang itu akan disuruh oleh Allah
ketiga kan kata Rasulullah lagi fatin saluhat saluhat sa'ir wa amali. Sekiranya sembahyang kamu tu elok, sekiranya sembahyang kamu tu comel, sekiranya sembahyang kamu tu lulus, maka barulah diperikutkan dengan amalan-amalan yang lain. Dengan maknanya, manakala sembahyang kita tu elok, comel, baik, lulus dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang lain itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala secara mudah-mudah saja. Buat bisa tandingan suruh kita faham benda akhirat ni, umpama kita atas dunia lah. Kita naik kenderaan bermotor ataupun apa-apa kata masuk kita berkereta umpamanya, lalu atas jalan raya tu tiba-tiba ada traffic light, nak boleh tak boleh, gigi lagi jam jalan rupa-rupanya ada roadblock, ada sekatan JPJ, ada sekatan daripada boleh-boleh dan sebagainya. Perkara mula-mula yang akan diperiksa, dihisap oleh JPJ tu, road tax tu. Kalau waktu malam dia suluh tu, dicuri kita. Dia tengok, kalau hidup, makna dia lepas. Tu, pertama sekali road tax. Kalaulah road tax kita tu hidup, tak mati, boleh digunakan di jalan raya, maka lesen kita, benda-benda lain tu dihisap secara mudah. Tak kena buat, pakar tak tengok tu, bakal lepas tu. Tapi kalaulah praktek kita tu mati, siap, lesen kita dia tengok kita pakai atau tidak tadi, tak ditinggal. Tengok pulak berapa orang, tengok pulak dalam kereta kita tu ada berapa, tengok pulak dalam kereta kita tu maknanya ada alat-alat tajam begitu. Sebab apa? Sebab tak lulus di awal, rotek tak lulus dah. Siap lain tu akan diperiksa satu persatu. Sebab tak mudahnya orang ini. Begitulah kita di akhirat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Supaya atas dunia ni supaya kita buat mikir. Akhirat begitu. Kalau sembahyang kita tu dulu, maknanya amalan-amalan yang lain mudah-mudah saja dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah, wa in fasadat sa'iru amali. Sebaliknya, jika sembahyang kita tu kuno, jika sembahyang kita tu rosak, maka habislah amalan-amalan yang lain tu jadi rosak juga kena musuh kita. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kuno, jika rosak sembahyang, apa makna rosak? Apa makna fasadat? Apa makna kuno? Tak dikatakan rosak kuno kalau benda tu kita belum buat terlebih dahulu. Seperti kita naik kenderaan, kereta kita rosak ni, tentulah kereta tu ada dulu, baru dipanggil rosak. Ini pun semua. Kalaulah dia tu tak sembahyang, tak dipanggil rosak, tak sembahyang tu, tak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang tak sembahyang. Ini tak disebut langsung nama tu. Ini Nabi kata wa in fasadat. Sekiranya sembahyang tu kuno, bermakna dia sembahyang, tapi sembahyang dia tak cukup syarat mungkin, ataupun tak sempurna rukun mungkin, ataupun tak jaga adat-adat sembahyang. Kalau kuno sembahyang tu, maka amalan lain juga tubuh jadi rosak juga, kuno juga. Ini besar seperti sembahyang ni. Supaya kita ambil cakna dia, isteri kita, anak perempuan kita, lebih-lebih lagi kena jaga dia, kena suruh dia maknanya dengan sembahyang ni. Kerana semua tu akan dihisap oleh Allah Ta'ala pertama sekali. Bila di hari hisap, bila hari hisap pertama, jangan kita leka dengan hari kiamat. Jangan kita bersengkau tidak ada dah hari selepas daripada matian. Apa hari kiamat? Disitulah penentu untuk kita kejayaan. Bukan penentu kejayaan
setiap ibadah yang Allah Ta'ala fardukan ke atas kita. Tak lama dah hari hisab. Sebagaimana firman Allah, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah hampir kepada engkau hai manusia, telah hampirlah bagi engkau manusia pada di hadapan ini, telah hampirlah bagi telah hampir nas, telah hampirlah bagi engkau, bagi mereka itu manusia, hari hisab. Telah hampir, kata Rasul. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Tu kata Allah Ta'ala, telah hampir kepada engkau hari kiamat. Tu bila ayat itu turun? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lepas. Lama. Tu pun telah hampir dah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ayat itu turun 1400 tahun yang lepas. Apalagi kita sekarang yang jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan maknanya benda yang akan datang, kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang telah lalu, dia akan jadi makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dia tak panggil makin jauh dah. Benda yang telah berlalu no. Oh dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kita ni makin dekat dengan hari kiamat, hari hisab segala ibadat yang kita lakukan atas dunia. Lalu dalam hak Allah Ta'ala beritahu kepada kita hari hisab ni tak lama dah pakai berlakunya, dekat dah denganmu hai manusia. Tapi kita masih lagi wahum fi ghaflatin mu'ridun. Masih lagi kita ni dalam hal keadaan radih. Masih lagi kita ni lalai dengan dunia. Masih lagi kita ni lalai dengan anak-anak isteri kita, dengan kemewahan, dengan kelazatan kita. Tak hirau kepada Al-Quran dengan pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Al-Quran yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka macam mana maknanya kita nak duduk cemerlang di akhirat sekiranya kita tak ambil cara benda agama. Lebih-lebih lagi benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala, benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tak ambil cara, dia nanya kita di akhirat. Ini sebab tu kita kena buat amal ibadat banyak-banyak atas dunia sebagai persediaan kita untuk menempuhi hari akhirat, hari hisab dengan lulus cemerlang, seterusnya dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kena sediakan, maknanya persediaan kita. Nabi pun beritahu kepada kita, fa'adif bil mas'alati jawaban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sediakan olehmu, kata Allah, kata Nabi kita, mungkin sedia lil mas'alati, bagi soalan-soalan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, jawaban. Mungkin sedia jawapan-jawaban bagi persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari hisab. Lalu itu kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma jawabuha? Hei Rasulullah, apakah jawapan-jawapan bagi persoalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat? Lalu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'malul birri, mungkin buat amal yang elok di atas dunia. Itulah jawapan bagi persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam banyak-banyak amal ibadat yang kita lakukan, maka sembahyanglah yang terlebih besar. Maka sembahyang itu terlebih besar jika tidak diadukan dengan ibadat batiniyah. Maka kalau adu sembahyang dengan ibadat batiniyah lebih besar daripada ibadat sembahyang tadi. Besar dia lagi. Dengan kita redha ketentuan Allah, kita solat, kita laku pada Allah, boleh kita roja, harap dan sebagainya, ikhlas, itu lebih besar daripada sembahyang. Maka ibadat batiniyah inilah dikatakan
Jadi ihsan ni ada dalam ilmu tasawuf. Kita kena belajar sana. Cuma di sini dia hanya nak takrifkan kepada kita saja. Nak cerita yang ihsan ni besar, besar seperti ini. Bermula ihsan itu, terjemahnya ihsan ni ambil daripada hasunah yahsunu husnan, ialah berbuat baik. Jadi buat baik itu ada dua, buat baik pada zahir dan buat baik pada batin. Adapun di sini namanya buat baik pada batin. Bermula ihsan itu ialah berbuat baik. Bagaimana buat baik yang dikatakan ihsan murad dikehendaki dengan ihsan di sini? Buat baik tu dengan bahawa, dengan tu dia panggil lil taswir. Dalam Arab apa tu diterjemahkan dengan apa tu ada banyak makna. Apa di sini dengan makna nak gambarkan buat baik tu bagaimana, dengan di sini dengan maknanya nak gambarkan kepada kita buat baik bagaimana. Nak dikatakan ihsan tu buat baik dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya, taat seseorang. Pada segala taat kita tu kita kena ikhlas. Itulah panggil ihsan. Jadi ihsan ni ibadat batin. Ihsan ni dengan kata lain ikhlas. Apa ikhlas? Kita buat tiap-tiap ibadat segala taat tu kita buat dengan ikhlas, hati kita bersih hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah panggil ihsan. Sama ada taat tu dia panggil patuh tu taat. Jadi patuh ni ada dua, taat ni ada dua. Ada taat pada sebelah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh kita sembahyang, kita sembahyang. Allah Taala suruh kita puasa, kita puasa. Allah Taala suruh kita zakat, kita zakat. Manakala kita mampu, Allah Taala suruh kita menunaikan haji, kita tunaikan haji. Itu panggil benda taat sebelah disuruh oleh Allah, kita pun buat dia. Panggil kita tu ihsan. Ada satu lagi taat juga panggil dia, tapi taat pada nisbah tinggal. Tadi nisbah buat, Allah Ta'ala suruh kita kena buat. Ada satu lagi taat nisbah tinggal. Allah Ta'ala suruh kita tinggal minum arak, kita tinggal. Allah Ta'ala suruh kita jangan bercakap menipu, kita tinggal. Allah Ta'ala suruh kita maknanya jangan kita tu mengumpat dan sebagainya, kita pun tinggal. Aduh, taat juga lagi. Ikut perintah Allah Ta'ala, balik tinggal. Sama ada taat balik buat ataupun taat balik tinggal tu, naknya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada maknanya taat balik tinggal, kita tak maknanya kita tak minum arak, tak berzina, umpamanya tak berjudi ataupun yang lain-lain. Kerana apa kita tak berjudi? Adakah kita tak berjudi itu kerana kita ni tak ada duit? Kalau ada duit, berjudi juga. Kalau begitu, tidak ikhlas namanya. Naknya kita tinggal tu pun naknya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ni benda yang ada dalam hati kita. Benda tak apa kan? Benda susu, benda tersembunyi. Maka nak belajar dia secara terperinci, kena mengaji di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam perbicaraan dia lah. Seumpama kita nama bagi hati min hajul abidi dan sebagainya. Dalam itu dia urai satu-satu. Ini bagi ihsan. Ihsan ni ialah kita ikhlas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu maknanya bagi segala ibadat hatinya ialah ikhlas. Apa ikhlas? Bersih hati. Sebagaimana yang ditakrifkan oleh Imam Qushairi
yang dinukilkan perkataan Imam Qushairi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Penawar bagi hatinya, dengan maknanya ikhlas ni ialah kita menunggalkan Allah Ta'ala. Al-ikhlas ifradul haqqi ataupun ifradullah subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Itu ikhlas. Ikhlas ni ialah kita menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala pada kita mengerjakan taat dengan sengaja hati. Dengan maknanya kita sengaja buat ibadat tu, kita sengaja buat ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala kita buat dengan sengaja hati kita. Tapi kita buat tu naknya kena menunggal kerana Allah. Kalaulah kita buat taat tapi kita tidak menunggalkan hanya kerana Allah, dengan maknanya ada benda lain, perkara-perkara lain, tujuan-tujuan lain dalam hal kita melakukan ibadat ketaatan, maka reti kepada kita itu bukan ikhlas. Mungkin dalam ketaatan yang kita buat tak ada sedekah umpamanya, mungkin ada bercampur kerana Allah Ta'ala juga, ada juga kerana nak puji daripada manusia. Itu reti kepada kita bukan ikhlas itu. Ataupun kita buat tadi itu betul-betul mono-mono, bukan kerana Allah, nak semata-matanya puji daripada manusia-manusia. Itu bukan namanya ikhlas. Ikhlas ni kita menunggalkan, kita mensatukan hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah panggil ikhlas. Adapun kalau ada kerana lain, maka bukan dinamakan ikhlas. Maka sia-sia ibadat kita. Walaupun kita sembahyang bengkok kaki-kaki, walaupun kita sembahyang kaki kita haus sekalipun daripada kesan-kesan kita sujud lama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun begitu tapi tidak ada ikhlas, maka semuanya tidak ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat kita sah, tak akan ditanya dah maknanya apa engkau tidak solat, tak akan ditanya dah. Tapi balik kita mendapat pahala daripada Allah Ta'ala atas ibadat yang kita buat tu, tak layak diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini kita takut, ini namanya ikhlas. Dalam hal kita lakukan ibadat, kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bersihkan hati kita hanya kerana Allah Ta'ala dalam kita melakukan taat tadi. Sama ada taat itu sebelah buat ataupun taat itu sebelah tinggal yang Allah